Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang yang beriman, wajib takwalah oleh kalian akan Allah, dan hendak kalian menilik memikir apakah bekalan yang kalian nak bawa pada hari esok. Takwalah kalian akan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian jadi seperti orang yang lupa akan Allah, maka orang tersebut akan melupai diri mereka sendiri, lalu mereka itu ialah orang yang keluar daripada mentaati Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dilanjutkan usia kita sehingga kita boleh lagi hidup pada hari Jumaat. Dan bagi orang mukmin, hidup di antara Jumaat dengan Jumaat sahaja itu sudah ada fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu bainal jum'atain, al-jum'atu bainal jum'ati. Hidup Jumaat di antara Jumaat, mukaffaratun bainahunna. Allah kifarat segala dosa-dosa kecil, dengan syaratnya idza jatanabal kabair, dengan syaratnya kita tidak mengerjakan, kita menjauhi daripada mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi kita hidup antara Jumaat dengan Jumaat ni saja, kalau kita orang mukmin menjauhi daripada mengerjakan dosa-dosa yang besar, maka dosa-dosa kecil kita Allah Subhanahu wa taala ampun. Nah, besar fadilat. Dan hari Jumaat sebagaimana namanya Jumaat, yakni yaumul jam'i, hari berhimpun, nah, berhimpun. Maka kerana itu satu daripada nama kiamatnya ialah yaumul jam'i, hari berhimpun. Maka kita pun dilatih setiap Jumaat ni berhimpun seminggu sekali ramai-ramai. Nah, itu hadir pada siang hari begini ke masjid beramai-ramai supaya tak terkejut kita bila ditiup sangkakala yang kedua. Nah, orang-orang yang tak biasa hari Jumaat ni dia terkejutlah. Dalam surah Yasin itu Tuhan sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kata fuak-fuak syaqawah, fuak-fuak celaka, ya wailana, celaka kita semua ni. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Kayak gitu. Kerana tak biasa tengok orang beripu ramai-ramai ni. Lalu malaikat yang duduk di kepala kubur tu sergah, menyergah, kerana malaikat ke turun saffan ba'da saffin, bersaf-saf. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
nah, nyata oleh kekerasan Tuhan engkau, maka malaikat turun bersaf-saf di atas tiap kepala kubur manusia ni. Ada malaikat duduk nanti tunggu. Nah, malaikat duduk nanti tunggu itulah jawab, nah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Ini hari ialah hari yang Tuhan yang sangat boros, pemurah dengan memula berjanji, dan benarlah apa yang sekalian rasul-rasul sampaikan kepada umatnya. Nah, jadi ayat yang baca tadinya, Allah Ta'ala suruh kita ni bertakwa pada Allah. Dan kemuliaan hakiki seorang manusia tu ialah ketakwaan dia kepada Allah. Nah, tidak ada mulianya dengan darah, dengan nasab, dengan keturunan, dengan harta, dengan pangkat. Itu bukan kemuliaan yang sebenar di sisi Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei manusia, kami yang jadikan kamu daripada tidak ada kepada ada ni, daripada Tok Adam nenek Hawa. Dan kamilah yang merubahkan kamu dengan pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai ras, suku, keturunan, kabilah, bangsa. Hikmahnya supaya kalian tu saling mengasihi, lita'arafu ay litahabu, supaya kalian tu saling menyayangi, saling mengasihi, tidak menindas, tidak menyombong antara suku dengan suku, antara warna kulit dengan warna kulit yang lainnya, rupa paras dengan rupa paras yang lainnya. Tidak. Kenapa? Karena kemuliaan yang hakiki di sisi Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum, ialah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Dan takwa ni ialah satu daripada rukun khutbah yang senantiasa dipesan oleh khatib setiap hari Jumaat. 2 kali khutbah, 2 kali wajib jadi rukun. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Apa taqwa Allah? Artinya imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Junjung, buat taat segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu dia panggil taqwa Allah. Nah, jadi bagaimana kita boleh nak junjung titah perintah Allah, nak jauhi larangan Allah kalau tanpa ilmu? Gitu. Jadi sebab tu kemuliaan yang keduanya sebagai wasilah perantaraan ataupun anak tangga dia panggil untuk mencapai takwa ialah kemuliaan ilmu. Tak dapat tidak. Sebab tu Nabi kata kunna aliman, hendak jadi engkau ni orang yang mengetahui. Aliman, kalau kita kata aliman ni orang mengetahui lah, tapi yang sebenar-benarnya alim ialah manit tasafa bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu tu sendiri. Artinya dia dengan ilmu seperti sifat dengan zat, tak boleh bercerai tanggal. Nah, seperti putih di baju, hitam di mikrofon, hitam di rambut, tak boleh bercerai tanggal ni. Dia panggil sifat dengan zat. Bukan hitam tu mikrofon, bukan. Kalau setiap hitam tu mikrofon, rambut kita pun mikrofon juga. Muka rambut kita ni hitam. Tidak. Hitam warna, sifat. Mikrofon tu zat. Zat dengan sifat ni tak boleh bercerai tanggal. Maka orang yang sebenar-benar alim ialah orang yang ilmu tu jadi sifat dia. Di sifat dia, bukan hanya masa mengajar cerita ginilah dah. Dia diam pun nak ilmu, dia berjalan pun nak ilmu, dia bercakap pun ilmu, dia duduk pun ilmu, dia bangun pun ilmu. Itu dia panggil orang alim. Manit tasafa bil ilm. Au muta'alliman, atau kita tak boleh jadi orang alim, susah. Maka jadilah orang yang mengaji dengan orang alim. Au mustami'an, atau kita pun susah nak mengaji. Kerana kita tak boleh nak baca kitab ke apa semua, tak pandai Jawi ke, tak pandai Arab ke, tak pandai. Jadi kita jadi mustami'.
Jadi mustami'in, orang-orang yang mendengar ilmu daripada orang-orang yang alim. Atau kita dengar pun tak boleh, pasal tak faham orang alim tu cakap apa. Orang alim tu orang Arab ke, cakap lain bahasa tu, tak boleh nak faham kita. Ada orang alim, orang Arab lagi nganga kita ni. Sudah dia cakap apa, aku tak faham. Atau bukan orang Arab, orang Melayu juga, cuma lorak Kelantan tak faham dah tak faham dah kita. Apa dia bercakap tak tahu. Tak apa, tak boleh dengar pun. Au muhibban, atau orang yang kasih pada orang alim, atau orang yang kasih pada orang yang mengaji dengan orang alim. Tanda kasihnya, dia jamu makan, dia tak ada duk mengaji, duk dengar macam kita ni, duduk sibuk masuk apa untuk tok guru. Orang yang mengaji, orang yang mendengar ni boleh makan sudah mengaji. Tu muhibban. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Mana alim pun tak, mengaji dengan orang alim pun tak, mendengar orang alim pun tidak, cinta pada orang alim pun tidak. Lepas tu beci tak boleh tengok dia. Jangan ni fatuh leku, celaka kamu. Jadi kemuliaan yang menjadi wasilah kepada kemuliaan hakiki, kemuliaan maksud maqasid, iaitu taqwa, ialah kemuliaan ilmu. Kita tak mungkin boleh mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah tanpa ilmu, dan tidak boleh kita nak meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah tanpa ilmu. Pasti dengan ilmu. Nak taubat dengan ilmu. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab terakhir yang Imam Ghazali karang Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, disebut uqubat. Dipanggil uqubat ni beberapa roblok halangan-halangan kita sebagai manusia ni nak jadi hamba, sebenar-benar hamba kepada Allah, yang ni nak mencapai hakikat hikmat kita dijadikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kayak gitu. Jadi halangan yang pertamanya Imam Ghazali sebut ialah al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Gitu. Aqabah, halangan yang pertama seorang itu nak jadi hamba kepada Allah ialah halangan menuntuti ilmu. Lepas tu bawa aqabatul taubati ila akhir. Kenapa? Kerana tanpa ilmu bagaimana kita nak tahu ini salah, ini benar, ini berdosa, ini pahala, ini amalannya sah, ini tidak sah. Ini rukun syarak, sah batal, halal haram, syarak bagi tiap-tiap rukun, syarak wajib, syarak sah, ni perkara-perkara yang membatal. Bagaimana kita nak tahu perkara-perkara tersebut tanpa ilmu? Maka kalau kita kerjakan perintah Allah tidak sebagaimana yang diperintah oleh Allah, tidak ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, tidak mendatangkan perintah Allah tu sebagaimana wajah yang diperintah oleh Allah, maka tidak dikira sebagai kita menjunjung titah perintah Allah. Boleh jadi amal tu mardud, tertolak. Bagaimana kata Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubaknya, wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Ada kita bimbang tu adalah umur kita ni pendek-pendek, umur kita ni biasa 60, 70, 80 tu pak jarang, 90 pun jarang benar jarang benar setakat ni kan. Hak pendek tu pula amal sikit pula, hak sikit tu pula hak mana hak benar-benar tu terima. Hak tu kita bimbang. Jadi kalau tanpa ilmu, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Maka Tuhan kata apa? Tilik apa bekal yang kamu nak bawa pada hari esok. Hal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hari kiamat ni seumpama esok, dekat dah. Yang gitu kan. Bukan lambat lagi. Umur berapa dah ni? Umur 50. Muda lagi. 50 muda. Lambat lagi nak mati kan kita gitu, berasa lambat lagi nak mati. Ada. Bahkan rasanya esok dekat dah. Sebab tu Nabi kata i'malu
fil akhirah ka'annaka ka'annaka tamutu ghadan atau kama qala i'malu fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan, i'malu fil akhirah ka'annaka tamutu ghadan atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beramalah untuk dunia tu seolah-olah kamu tu nak hidup selama-lama. Ini sering disalahfahami oleh orang. Jadi nak hidup selama-lama, jadi kita kena sungguhlah buat kerja dunia ni. Biar rumah tu 14 tikar, bangla sebuah, kereta 14 buah, bini 4 ekor, anak 40 ekor. Nak ramah banyak, nak hidup selama-lama, okey? Bukan maksud gitu dah. Salah faham tu pada hadis kalau orang syarah lagu tu. I'malu fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan, artinya kamu beramal pada dunia seolah-olah kamu ni boleh hidup selama-lama. Maksudnya tak dapat hari ni, esok tak dapat esok, lusa tak dapat lusa, tulak tubing tungging, gitu. Tu maksud gitu. Jangan duk po'o sampai semaya-semaya pun tinggal kewajipan dengan Allah Ta'ala, rukun-rukun agama kita tinggal pasal ni nak hidup selama-lama di dunia ni. Dak okey mana gitu. Mana kita kerja lah untuk dunia. Tapi kalau keuntungan kita target tak dapat hari ni, jangan gundah gulana. Esok ada lagi, lusa ada lagi, tulak ada lagi, tubing ada lagi, tungging ada lagi. Gapo nak sebut? Selama-lama, okey. Tapi kalau mu beramal untuk hari akhirat, hak ni jangan selama-lama. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah nak mati esok dah. Ni semayang ngelah ni, Jumaat depan belum tentu lagi dapat Jumaat. Sudah gitu. Hari ni selawat barangkali selawat pada hari Jumaat yang terakhir ni, Jumaat depan belum tentu dapat. Asar lepas ni asar terakhir, maghrib lepas ni maghrib terakhir. Jadi bila begitu kita buat dengan dengan sehabis-habis punah, sehabis-habis comel, sehabis-habis bagus. Pasal nak mati dah esok ni ada dah. Jadi Tuhan kata mu kena tilik gapo bekam nak bawa hari esok. Mana hari esok? Mati dah. Esok dah nak mati. Tidak nanti esok, lepas ni boleh jadi. Sekarang dah boleh jadi. Pasal mati tu tak tahu bila. Kata ni. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu. Takwalah olehmu akan Allah. Tuhan ulang sekali lagi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dengan teliti, khabir, dengan halusi apa sahaja yang kamu kerjakan. Maka sebab tu orang wali-wali Allah, mereka senantiasa merasai diri mereka tu di dalam penyaksian Allah. Itu sebab tu hamba bawa satu kitab, boleh jadi sama-sama kita renung perkataan Ahlul Hikmah di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Makki. Dia ni wafat di Mekah dan digelar dengan bapak kitab kuning. Bukan bapak budaya kuning, bapak kitab kuning. Pasal beratus karangan dia dalam bahasa Arab. Asalnya orang Jawi, orang Banten di Cirebon kalau tak silap, di Indonesia sana. Wafatnya di Mekah dan kuburnya pun di Mekah. Kitab ni dia syarah di atas kitab karangan Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab namanya Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Segala penjagaan-penjagaan, peringatan-peringatan untuk membuat persediaan bagi hari akhirat. Karangan Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi hamba bawa betik ni sebab apa? Sebab kalau kecek tak ada baca di kitab ni takutnya makan masa banyak. Ni Datuk Seri nak umum gapo pula Datuk ni. Ni penyakit orang beri kecek ni susah, nak full stop tu susah. Jadi kalau ada kitab ni ada stesen. Ustaz Madi tanya tajuk ke apa Ustaz? Sudah, kalau tajuk matilah hamba kecek tak berhentilah kat lagi tulis kitab lah senang. Kitab ada stesen mudah jadi 10 minit nak masuk waktu kita berhenti dia katanya pada muka surat 6 dia kata qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Dia kata wal maqalatur rabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-14. Dia dalam ni dia himpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan sahabat dan kalamul hukama, kalamul aulia. Dia mengikut bab-bab, ada satu-satu, dua-dua, mana dua rangkap, tiga rangkap, gitu. Ini bab dua-dua kalau tak silap. Dia kata an ba'dil hukama'i, diriwayatkan daripada sebahagian orang-orang yang ahlul hikmah. Ahlul hikmah di sini artinya orang yang diberi dalam Quran kata tu yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah beri kebijaksanaan ni kepada siapa yang Allah Taala kehendak. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar. Ni ahlillah dia panggil, ahlullah, awliyaillah, para wali-wali Allah. Karena di sananya hikmah ni ada beberapa makna juga. Satu, wali-waliullah, ini yang dimaksud di sini. Satu lagi dia panggil ahlul hikmah, artinya ahlul falasifah. Ahlul falasifah, filosof dia panggil. Karena falsafah tu asalnya bahasa Yunan, Greek tu Yunan, filosofia. Dalam bahasa Arabnya dipanggil muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Jadi terkadangnya disebut mazhabul hukama. Itu bukan wali-wali Allah tu Aflatun, Aristoteles, Sakrat, tu fofok falasifah dia panggil. Ada lagi dia panggil ahlul hikmah ni tu bomo. Ada ilmu hikmah. Kita yang akan ilmu wali-wali cara duk bomo menteraga ni. Tu ahlul hikmah juga. Jadi jaga-jaga dah. Maksud di sini an ba'dil hukama ialah atibbail qulubi wa humul awliya. Itu doktor-doktornya hati, jantung, jiwa, ruh, iaitu para awliya illah, para wali-wali Allah. Siapa wali ni? Ni payahlah kita nak sebut siapa wali. Tu janggut panjang wali ke? Kambing wali lama lah kalau tu. Dia tak pernah guting pun janggut dia. Ni serban besar ke, jubah labuh ke, dua lapis kan, tu bukan alamatul wali, bukan. Lepas tu tak ada alamat wali ni, tak ada. Pasal tu susah nak kenal wali. Apa hikmah? Hikmahnya supaya kita husnuzan ma'a ibadillah, sangka baik dengan sesama hamba Allah. Itu hikmah dia. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, li kulli syai'in alamu, tiap-tiap sesuatu tu ada tanda. Allah, lagi jelas tanda. Allah, mana tandanya? Allah. Kita asar. Mana tanda yang menunjukkan Allah tu ada? Kita. Allah kuasa, kita. Allah maha, kita. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Makhluk ni, langit, bumi, matahari, bulan, banyak tanda. Allah lagi senang nak dikenal kerana tandanya banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ila akhir. Banyak. Tapi kalau wali, apa tanda wali? Ada? Cuba sebut tanda wali. Serban besar, janggut panjang, jubah labuh. Tak ada. Tak ada. Kalau jubah labuh wali, Abu Lahab Abu Jahat wali belakang. Abu Lahab Abu Jahat tak pernah akan luar jing, tak pernah akan etai ikut ke apa tu. Dia pakai jubah tu. Itu ingat dah. Jadi apa alamat wali? Payah kita nak kata ni wali. Apa hikmah? Supaya kita sangka baik dengan sesama hamba Allah yang mukmin, sesama saudara kita Islam. Kita tak tahu amal apa dia buat. Kita ni terbalik. Kita sangka baik dengan diri kita, sangka baik dengan saudara. Hak disuruhnya sangka baik dengan saudara, sangka buruk dengan diri sendiri. Itu. Dengan diri sendiri kita nak sangka buruk. Allah jahatnya aku, tak baiknya aku, jahilnya aku, maksiat banyaknya aku. Gitu. Sahibul bait adraka ma fi. Walaupun kita ni sepertinya orang yang beramal ibadat banyak,
ustaz, tok guru, syekh pakai jubah, pakai serban. Tapi ibaratnya kita ni seperti siang yang ada di dalamnya malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili. Itu. Kata ulama, kalau kita nak melatih diri kita supaya sangka baik dengan hamba Allah, jahat sangka dengan diri sendiri, tadabbur ayat tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Tuhan memasukkan siang di dalam malam, malam di dalam siang. Artinya di dalam siang ada malam, di dalam malam ada siang. Malam tu gelap, dosa tu gelap. Innal abda idza akhta'an nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Hamba ni apabila melakukan dosa, Allah titikkan dengan dukhan hakikat asap hitam dalam jiwa dia. Maka zulmat, malam pun gelap. Nah, zulmat juga. Sama tak? Sama. Jadi bila kita tengok orang tu nampak zahirnya seperti jahat lah, muka macam Abu Lahab ada ni. Tu jahat muka, seluar pendek. Nah, nampak macam memang ahli neraka ni. Nanti barangkali ada siang di dalam malamnya. Ada nur, cahaya, ibadat. Apa kita tak tahulah, barangkali lah dia sembunyi dalam diri dia. Sebalik kitanya seperti nur, seperti cahaya, seperti siang. Putih, jubah putih lah namanya kan. Piah laku bersokok, berserban, bersokok, berbaju Melayu, tutup aurat, berzikir, okay? Siang, nur, cahaya. Tapi kita yang tahu apa kegelapan yang ada dalam diri kita. Sahibul bait adraka ma fih. Tuan rumah tu tahu apa yang ada dalam rumah dia. Maka kita boleh skor jahat dengan diri kita. Allah, jahatnya aku. Orang nampak aku baik, nampak alim, nampak berjuruh, nampak soleh ni kerana Tuhan Maha Sattar, Maha menutupi aib. Tu. Kalau Tuhan buka aib kita, jangan nak mari mengajar, jangan nak mari jemaah, nak tunjuk muka keluar rumah pun malu. Kayak gitu. Sebab tu akhirat esok bila Tuhan beri buku catatan tidak sebelah tangan kanan, kau tangan kiri, kau atas belakang, belik tangan dia. Lu hai muka ni. Orang kena rigat polis masuk mahkamah, tengok dalam berita macam mana. Tutup muka kan? Tutup muka. Balah tak tahu lagi salah ke betul ke salah. Nanti dibicara di mahkamah nanti. Tapi malu dah rasa. Jaranglah kalau orang tu kena tangkap ke polis buat satu-satu jenayah senyum. Tu ada sakit jiwa ya panggil. Psycho tu. Senyum, berbangga dengan maksiat jenayah ya. Semua malu, tutup. Pakai spek hitam. Kalau artis pakai spek hitam, takut orang tengok muka sebenarnya. Kayak gitu. Apalagi akhirat. Itu dah. Tengok. Apa kata orang-orang aulia illah? Dia kata man tawahama, barang siapa yang menyangka annalahu akan bahawa seada baginya barang siapa waliyan, penolong, pembantu. Aula minallah, lebih utama berbanding Allah, daripada Allah. Qallat ma'rifatuhu billahi, maka orang ni sebenarnya sedikit dia mengenal akan Allah. Dia kurang kenal Tuhan. Macam kita ada apa-apa masalah ke apa, siapa boleh bantu kita, siapa penolong sebenar kita? Orang tu Tan Sri ni, datuk tu, orang kaya ni, siap lah. Maknanya hati dia tu lebih mengenal makhluk daripada mengenal Allah. Tengok. Padahal Allah lah wali yang sebenar-benar penolong bagi kita. Apa makna dia kata gini? Wal makna, dan bermula maknanya man zanna, barang siapa yang menyangka annalahu akan bahawa seada baginya nasiran, sang penolong, pembantu, aqraba minallahi ta'ala, yang terlebih hampir, lebih dekat daripada Allah. Jadi kalau ada masalah berapa, jumpa orang dulu, jumpa orang dulu, jumpa Tan Sri, Datuk Sri dulu. Kabel tu kabel ni dulu, bukan kata hafaz jadah menghadap Allah Ta'ala dulu. Tak ada tangan, ya Allah tolong aku, dah orang dulu. Kawan beres kabel kemah kau. Sudah kata ni. Tu wa aksara nusratan minhu, dan yang terlebih banyak nisbah pertolongan daripada Allah. Kayak kita ke?
Bila kita ingat ke Tuhan ni, bila kita rasa kita berhajat pada Allah, fakir ilallah, tak boleh lepas dengan Allah, bila tangis semaya hajat, betul tak? Tangis semaya hajat baru, ya Allah tolonglah hamba-Mu ni, ya Allah projek ni penting, ya Allah. Kayak gitu. Nah, time bila kita rasa kita berhajat pada Allah, time itu, time time sakit, time susah, time lapar, susah, tak ada duit, sakit, sehat ada, ya Allah tak ada, ya saya, ya saya. Nah, malam ni macam mana? Beres tak? Beres. Itu. Tak ada insya-Allah, insya-Allah. Beres kau perginya. Kayak gitu. Pasal sehat, ya saya, ya saya. Bila ya Allah ya? Sakit, terlantar di hospital. Barulah ya Allah. Sakitnya ya Allah. Sehatlah hamba-Mu ni ya Allah. Baru ya Allah. Kayak gitu. Selagi mana tak sakit, tak susah, tak lapar, selagi itu tak ada ya Allah, ya saya, ya saya. Manusia tu memang gitu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kayak gitu Allah kata sebut. Sebenar manusia tu pelampau. Bila dia dilihat kaya, tak berhajat. Tengok akhir bulan lagu mana? Cara berjalan lain kan? Masuk gaji lenggok sini. Tu rambut berkemah molek. Nah, orang panggil mak tak dengar. Shopping komplek. Hotel tak boleh buat tausiah bayar. Dan tengah bulan tak ada duit tu. Slow jalan sini. Tunduk tawaduk. Pasal tak ada duit, barulah ya Allah tak ada kau siapa-siapa nak belanja di sana. Baru ya Allah. Itu manusia tu gitu. Bila kaya, sudah. Dia belagak lah. Tak kenal orang lah. Tak kenal diri dah. Lupa pada Allah. Sebab tu ayat Allah tu kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi orang yang lupa akan Allah. Seperti orang yang lupa akan Allah. Pasal bila lupa akan Allah, lupa mereka akan diri mereka sendiri. Tengok. Diri dengan Allah tu berkait apa? Berkait apa? Kenal diri, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kayak gitu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal ia akan Tuhannya. Imamul Mawardi riwayat adalah satu hadisnya, Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang sebenar-benar mengenal ia akan Allah? Orang yang mengenal akan dirinya. Man a'rafa bi rabbih ya Rasulullah. Man a'rafa an-nasu bi rabbih ya Rasulullah. A'rafa bi nafsihi. Gitu. Karena apabila seorang itu lupa diri, lupa Allah. Lupa diri dia tu siapa. Tengok. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi. Dan barang siapa yang menyangka bahawasanya ada baginya musuh yang terlebih berseteru daripada dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sedikit dia mengenal dirinya. Apa maksud? Ai wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawamati. Barang siapa yang menyangkalah ia barang siapa bahawa ada baginya seteru musuh yang terlebih kuat daripada nafsunya yang ammarah dan lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya orang ni tidak mengenal ia akan dirinya. Karena Nabi kata apa? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu sendiri. Jadi mudah-mudahan ada 10 minit lagi ni. 10 minit dah atau sini dah. Atau 10 minit kita berhenti sebelum masuk Zuhur. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan pada kita untuk mengenal sebenar-benar diri kita dan memberi taufik hidayah kepada kita untuk melawani diri yang tidak baik tu. Innan nafsala ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu yang Allah Ta'ala letak pada jasad roh kita ni ialah yang bersangatan segera pada kejahatan. Mudah-mudahan nafsu kita tu dicucikan oleh Allah
sehingga paling kurang tu sampailah kita pada nafsu mutmainnah, nafsu yang tumakninah, bertenang dengan Allah Ta'ala. Apalagi kalau naik radiyah, mardiyah, kamilah, maka mencapai kita hakikat yang Allah Ta'ala jadikan kita. Hikmatnya ialah untuk ubudiyah, ubudah di dalam ibadat kita. Kita mengerjakan ibadat pada zahir, di dalam batin ibadat adanya ubudiyah dan ubudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Cuma hamba sedikit sebelum hamba nak berdoa ni, siapa-siapa yang nak bantu untuk melunaskan hutang kubah masjid dan mihrab serta mimbar masjid, ada 80,000 lagi yang kita bina di Kuang, di Selangor, tapi kan bukan di KL ni. Di Selangor tu boleh ada pelajar pondok kita di luar sana tu dengan tabung dia, boleh masuk sana lah. Kita ada 80,000 lagi untuk kita lunaskan pada awal bulan 7. Kubah Masjid Nabawi, mihrab pun mihrab Masjid Nabawi, dan apa nama ni, mimbar khatib pun mimbar Masjid Nabawi. Kita ada hutang lagi yang insya-Allahnya kubah tu akan mari pasal pada awal bulan 6. Awal bulan 6. Jadi mudah-mudahan jadi pahala wakaf jariah kita membina masjid Raudhatun Nahdiyin di Kuang di Selangor. Itu saja daripada hayanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.